kehilangan pekerjaan, pengangguran tinggi, harga barang keperluan asas melambung dan ramai yang bunuh diri. Serta bukti jelas adalah apa? Bukti jelasnya adalah bendera putih itu sendiri, betul tak? Jadi sebab itulah dia takut nak berdepan dengan YB Rafizi ni, si YB yang tak berapa nak viral ni. Bila dah ketakutan itu, yang debat jadi podcast pun dia buat alasan. Apa beza sangat pun? Yang penting dia hadir dan nyatakan hujah dia. Tapi dia tak berani sebab dia memang tunggang isu-isu dan buat kontroversi semata-mata untuk populariti diri dia. Dan supaya pemimpin-pemimpin sebelah sana nampak. Dan dia pemimpin PN pula, dia orang tengok orang-orang yang walaupun tin kosong, tapi mereka ni boleh ditunggang oleh mereka untuk mengutuk kerajaan hari ni dan sebagainya. Saya rasa walaupun patut malu lah sebab korang lambung YB viral, lambung seperti Salim ni, korang percaya kepada mereka sedangkan nama sebenar pun salah kan. Patutlah dia berbangga sangat. Kononnya dia kata, kau dah report kat aku ke? Rupanya dia, nama dia lain. Patutlah kan, bukan Melayu rupanya kan. Jadi lepas tu dia mengidolakan si Raja Petra tu, pakcik tu. Itu kan, bapak fitnah tu. Fitnah aja manjang kan. Bila dah rasa payment tak cukup bagus, oh, you pay peanut, you get monkey kan. Nampak sangat buat kerja semata-mata untuk duit. Nama dia Aidil bin Mat Yunus. Ya, saya tahu nama penuh dia. Jadi cerita hebat, macam Raja Petra, tapi nak balik Malaysia pun tak berani. Lepas tu bila lah ada siasatan polis, oh sebab itu tu saya duduk di London, tak ada kebebasan bersuara. Kau tu nak bebas memfitnah. Nak bebas memfitnah. Memang walaupun ni semua jenis penakut aja. Tak kira lah dalam VTT bukan main lah kan. Nak ugut orang dan kalau depan-depan menikus. Jadi kalau kita tengok ahli parlimen dia pun sama jugalah. Kalau depan-depan PMX tak beraninya kan, belakang PMX bukan main lagi. Macam tu lah. Jadi dia nak kononnya shaming orang, nak bully orang. Tengok Allah balas. Satu persatu. Only the one. Okay, silakan naik. Kalau berani silakan naik. Buktikan bahawa puak-puak walaun dan macam-macam PN berani berhadapan. Sila buktikan. Kalau lah awak pun tak berani nak naik live dengan saya, maknanya apa? Maknanya puak-puak kamu ni memang terbukti lah bacol. Sama je daripada yang famous dengan yang bawah-bawahan, yang anak-anak yang macam-macam ni, yang tukar-tukar komen ni, sama je. Label dia sama lah dengan lebay, dengan pemimpin pun sama. Saya tak lag. Waalaikumsalam. Tak apalah, hiburan. Okey. Lepas itu si Mak Jagot. Dia bersuara berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh Lim Kit Siang. Baik. Kita merdeka tahun berapa? 1957 kan? Kemudian Malaysia ditubuhkan pada 1963. Sekarang ni dah lebih 66 tahun kita merdeka dan 60 tahun Malaysia terbentuk, betul? Dan baru keluar cerita nak tetapkan cuma Melayu jadi PM. Kenapa? Adakah semasa rundingan kemerdekaan dulu para pemimpin kita yang hampir kesemuanya Melayu tak terfikir nak letak benda ni? Takkanlah pemimpin kita masa tu tak terfikir atau tak tersedar langsung berkenaan dengan perkara ini? Sebenarnya isu ini tak pernah berbangkit pun selama ini. Cuma sekarang saja. Dan sebabnya bukan orang Melayu pun, bukan sebab kerana orang bukan Melayu nak jadi PM. Tapi sebab adanya sebahagian Melayu yang hilang kuasa. Bila ada orang Melayu yang bernama lebay-lebay dan juga pengkhianat-pengkhianat yang telah pun duduk sekolam, duduk sebaldi, duduk sebesin ni, diorang ni hilang kuasa. Jadi bila Melayu yang terdiri daripada lebay-lebay, pengkhianat PPBM ni yang hilang kuasa, sebahagian kecil daripada mereka hilang kuasa, mereka jadikan isu ni untuk tiupkan api kebencian dan membolehkan mereka raih sokongan. Bolehkah orang bukan Melayu jadi PM? Boleh, sebab tak ada larangan perundangan, tak ada larangan dalam perlembagaan. Tapi
Dapatkah ia terjadi? Bukan sekarang saya rasa. Selagi mana Melayu masih lagi majoriti, selagi itu susah itu untuk berlaku lah. Paling utama, kuasa untuk melantik PM adalah yang di-Pertuan Agong. Sudahkah hilang kepercayaan Wan Ahmad Faizal ataupun Mat Jagon kepada yang di-Pertuan Agong? Hingga kan dia merasa perlunya pindaan perlembagaan untuk perkara tersebut. Kita tak boleh. Thank you Ferida. Okey, tapi kita jangan lupa kerajaan perpaduan baru setahun ambil alih. Sebelum ini PN dan PAS dalam kerajaan. Masa tu tak sentuh langsung isu ni. Thank you Miria, thank you Radio Miralia. Thank you. Dan PN dan PAS tak ada sentuh langsung masa ni. Kenapa korang semasa korang jadi kerajaan 33 bulan, korang tak ada pun nak tukar supaya bukan Melayu tak boleh jadi Perdana Menteri. Masa tu mereka tak sentuh langsung isu ini, padahal mereka boleh saja buat kalau mereka mahu. Tapi tak. Sebab itu masa mereka ni ada kuasa, mereka tak ingat isu sebegini kan. Okey, saya kejap saya tunjuk contoh. Saya tunjuk contoh yang negeri PAS sendiri telah mencadangkan. Okey. Saya tunjuk contoh. Sekejap Tengok ni. PAS Kelantan sedia pindah undang-undang bolehkan bukan Melayu jadi MB. Pada 2009, 29 Disember. Maknanya apa? Maknanya mereka ni hanya kalau mereka buat tak apa. Kalau mereka buat tak menjadi satu kesalahan. Kalau mereka buat ianya tidak merisikokan mengancam orang Melayu. Tapi kalau kita, walaupun kita tak buat, tapi dia adakah cerita kononnya kita ni nak menaikkan seorang Perdana Menteri daripada bukan kalangan orang Melayu. Mungkin orang bukan Melayu ni boleh menjadi Perdana Menteri bila kerajaan PHBN ni terus menerus meneraju kepimpinan persekutuan ini. Kan? Sebab tu mereka, bila mereka ada kuasa, mereka tak ingat isu yang sebegini. Contoh macam Hudud dan RUU 355, dia orang lupa apa lagi isu Melayu. Tapi sekarang ni baru nak berbunyi. Sebab nampak mereka boleh dapat laba politik kalau mereka ni isu ini dimainkan. Dan kau tengoklah sekarang ni 2023. Tak lama lagi 2027, diorang akan ingatkan kembali berkenaan dengan apa yang Lim Kit Siang kata hari ni. Dan diorang akan main sampailah diorang boleh menang negeri-negeri yang boleh mereka ini kuasai. Jadi rakyat yang cerdik tak usah terpengaruh dengan permainan isu serta hasutan kebencian prejudis kaum ni. Lebih baik kita tumpukan usaha untuk majukan diri dan majukan negara kita, betul tak? Itu yang lebih utama. Sebab kalau kita nak downgradekan diri kita ni, nak bodohkan diri kita, nak pergi dengar benda-benda yang bodoh yang di-share, fitnah-fitnah yang di-share oleh puak-puak walaun tek ni, kita bukannya jadi makin cerdik. Kita jadi makin mundur pemikiran kita, terlalu negatif. Sebab bila kita dapat vibes yang negatif daripada life yang negatif itu, kita ni jadi serabut, kita jadi tak happy, kita jadi risau, kita jadi murung kan. Sebab apa? Sebab kita ni sekeliling kita benarkan orang yang negatif ni untuk mempengaruhi kita lah. Jadi bagi golongan yang anti kerajaan atau yang berotak negatif kepada kerajaan ni, semua perkara yang tidak baik daripada pandangannya adalah apa? Salah kerajaan. Misalnya dalam isu pemansuhan Seksyen kesalahan lelaki mengorat isteri orang tu. Seksyen 498. Ada orang terus menyalahkan siapa? Menyalahkan kerajaan. Padahal kes ini diputuskan oleh 5 hakim yang berbeza, jantina dan agama secara sebulat suara, bukannya majoriti. Bukan secara majoriti. Jadi kalau kata mahkamah seksyen itu tidak berperlembagaan kerana disifatkan mendiskriminasikan wanita dan tidak boleh diubah suai untuk diselarikan dengan perlembagaan. Lalu terjadilah, kerajaan sekarang laki boleh mengorat isteri orang je. Aduh, letih komen macam ni. Kalaulah ada perkara tersebut pun,
dia tak akan kata isterinya boleh mengorat oleh lelaki lain, tapi orang yang boleh, orang yang bukan apa, macam mana nak cakap tapi benarlah, disipasionya jika isu ini mahu ditinjau daripada berbagai perspektif, terutama undang-undang dan agama lah. Cuma beginilah, kalau kita katakan, kalau perempuan mengorat suami orang, boleh dikenakan Seksyen 498. Kalau isteri orang, kalau perempuan mengorat lelaki orang, tak dikenakan Seksyen 498. Kalau lelaki tu mengorat isteri orang, dikenakan Seksyen 498. Jadi dia menampakkan bahawa dari segi macam seksis tu tak adil lah kan. Jadi benda macam ni, kalau kau nak saman, kau saman je lah dia. Senang cerita. Kalau kau rasa kau tak puas hati, bini kau dingorat oleh jantan tu, kau saman je lah jantan tu kan. Tak apa bergaduh dulu, lepas tu balik cerita kau macam mana. Benda macam ni dah diputuskan daripada kepada yang diputuskan oleh hakim. Jadi bukannya terjadi dalam masa sehari ataupun sebulan ataupun setahun. Mungkin benda ni dah berlarutan lama dah, dan baru diputuskan sekarang. Wallahualam lah, aku pun tak pernah peduli pun benda-benda macam ni kan. Okey, kita tengok hari ni pesara lah. Bila aku baca kan komen-komen daripada netizen ni, dia kata kenapa nak bela pesara ni? Pesara ni dah bersara pun, bela yang tengah bekerja ni kan. Diorang ni dah pencen pun. Okey, tahu tak bahawa Kerajaan Perpaduan telah memperuntukkan 1.3 bilion bagi menjaga kebajikan pesara daripada Julai hingga Disember 2023. Dan peruntukan ini dinamakan Perhargaan Khas kepada Pesara. Ini dibuat bagi menjamin pesara ni mendapat amaun pencen semasa lah. Ini berikutan keputusan Mahkamah Persekutuan yang mengekalkan keputusan Mahkamah Rayuan Akta Pelarasan Pencen adalah terbatal dan tidak sah. Jadi Akta Pelarasan Pencen ini pada 2013 tak silap, diperkenalkan oleh era Najib rasanya, di mana pesara diberikan kenaikan pencen 2% tahun. Ia bertentangan dengan Akta Pelarasan Pencen 1980 yang menetapkan amaun pencen pesara diselaraskan dengan kenaikan gaji pejabat awam. Seorang pesara, dia bawa isu ini ke mahkamah dan bertindak menyaman kerajaan dan ketua pengarah JPA. Namanya Aminah Ahmad. Seorang pesara lah. Jadi mahkamah telah mendapati bahawa pindaan yang diperkenalkan oleh Najib Razak itu telah melanggar Akta 147 Perlembagaan. Justru itu mahkamah mengarahkan kerajaan menggunakan pakai kembali Akta Pelarasan 1980 ni dan bayar pencen ikut amaun asal. Jadi Kerajaan Perpaduan melalui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim prihatin dengan kebajikan pesara, lepas tu mengambil keputusan untuk memberikan PKPP berjumlah 1.3 bilion untuk menanggung perbezaan antara amaun pencen asal dan amaun pencen semasa dari Julai hingga Disember 2023. Sampai pesara pun Datuk Seri Anwar duduk bela lagi. Lepas itu, okeylah, kita jarang, saya dah 2 kali bawa Fuziah Saleh ke live kita lah. Tapi kita jarang komen berkenaan dengan kerja-kerja yang di bawah KPDN ni kan. Kita tahu jualan rahmah tu dah lama start daripada mula Kerajaan Perpaduan ditubuhkan. Bila masuk saja ofis, Allahyarham Salahuddin Hayut ni telah pun sedaya upaya menjayakan jualan rahmah, kafe rahmah dan sebagainya. Dan salah satunya yang diorang buat adalah jualan rahmah bergerak, merupakan inisiatif yang kita tahu dah lama dah wujud dan sehingga 15 Disember iaitu kemarin, jualan rahmah dan jualan rahmah dan jualan rahmah bergerak dipanggil. Dia beza tau. Saya tak tahu apa bezanya. Mungkin kita kena tanya orang KPDN sendiri apa beza jualan rahmah dan jualan rahmah bergerak ni. Telah mencatat nilai sebanyak
RM199,521,398 dan telah menarik lebih 6 juta pengunjung di 4,393 lokasi di seluruh Malaysia. Inilah kejayaan KPDN yang telah membuat sebanyak 4,393 lokasi di Malaysia jualan dan meraih RM199,521,898. Itulah figurnya. Jadi jualan ramah bergerak ni sering mencatat jualan yang berjuta-juta lah kan, di seluruh negeri, dan banyak pengunjung yang telah didapati dapat manfaat daripada penjualan tersebut, dan InsyaAllah lah harapan kita ni sebagai rakyat Malaysia supaya diperluaskan lagi, dan harapan kita supaya inisiatif ni diteruskan lagi. Mungkin diteruskan dari segi macam mana? Mungkin boleh bekerjasama dengan mana-mana peniaga yang pasaraya ataupun peniaga kecil yang nak tampil menjadi peserta ke, InsyaAllah kan. Sebab kita tahu bila satu jualan yang bila suatu jualan yang menjadi tumpuan ni, of course ramai orang akan datang dan dia membuka peluang perniagaan kepada ramai orang juga. Jadi ini adalah suatu inisiatif yang baik lah. Okey, apa lagi? Telco. Satu lagi berkenaan dengan DNB. Ini adalah salah satu yang berlaku pada tahun 2023. Temeterainya satu perjanjian baru saya rasa dengan Share Subscription Agreement SSA dengan 5 telco Digital Nasional Berhad iaitu DNB ni. Dan 5 telco itu tak silap adalah Celcom, Maxis, Telekom, YTL dan juga U-Mobile. Maxis, Telkom, U-Mobile, Telekom, YTL. Betul lah 5. Dan tertakluklah kepada temeterainya MOU ni. Ini membolehkan 5 telco ni memiliki 70% pegangan saham dalam DNB secara kolektif atau 14% pegangan saham secara individu lah. Dan ia juga membolehkan penerimaan rangkaian 5G dipertingkatkan lagi. Ini adalah hasil perbincangan daripada kementerian yang lepas Fahmi Fadzil dan diteruskan oleh Gobin Dio Singh lah sekarang ini, InsyaAllah. Dan apa lagi tak ada dah kot. Jangan lupa nak diwar-warkan. Kalau ada yang nak join silakan naik atas, kita boleh bercerita-bercerita. Okey, korang tahu tak apa dia 7 pasak dan sasaran dalam agenda ekonomi madani yang perlu kita capai dalam masa 10 tahun. Okey, antara satunya misi adalah pertama misi kerajaan madani ni pertumbuhan ekonomi, daya saing global, pekerjaan dengan gaji setimpal. Iaitu ramai yang sekarang ni rasa macam dia orang tak dibayar gaji yang bermaruah lah. Maknanya kalau sekarang ni kalau kita dapat lihat kerajaan yang sebelum ini dia kalau seiring dengan kenaikan harga barang tapi gaji kita masih ditakut yang lama, itu akan membuatkan ramai yang terbeban kan. Lebih lagi sekarang ni masing-masing dah nak upgrade kereta dan sebagainya kan. Dan keempat, pertumbuhan inklusif, pembangunan manusia, tata kelola yang baik dan kemampuan fiskal. Dan matlamatnya adalah kedudukan antara 30 ekonomi terbesar dunia, tangga ke-12 teratas dunia dalam indeks daya saing global, pendapatan buruh 45% daripada KDNK, penyertaan wanita dalam tenaga buruh mencapai 60%, tangga ke-25 teratas dunia dalam indeks pembangunan manusia, tangga ke-25 teratas dunia dalam indeks persepsi rasuah, dan saluran defisit kekal 3% atau lebih baik. Okey, situasi Malaysia sekarang ini 2023 di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita tak nak cerita yang lama tu, kita cerita yang sekarang dulu. Tapi jangan apa, Pak Lan, main naik Pak Lan naik atas Pak Lan. Saya invite Pak Lan naik atas. Pak Lan ni kata dengar tapi jangan. Okey, kalau jangan percaya dekat saya, kita nak percaya kepada Pak Lan. Jadi untuk percaya kepada Pak Lan perlu naik atas dan berhujah dengan saya. Sebab kalau saya tak dengar Pak Lan cakap, saya nak percaya macam mana? Betul tak? Okey.
kita situasi Malaysia sekarang, ekonomi kita ke-35 terbesar dunia. Ini menurut IMF 2023. Saya ulang balik, sekarang ni kita 35 terbesar dunia. Kita nak menuju kepada ekonomi yang ke-30 kalau boleh, dalam sedikit masa lagi. Daya saing ke-27 dunia IMD 2023, dan kadar gaji dan upah 32.4% dari KDNK. Ini data daripada DOSEM daripada 2022 lagi. Alah Pak Lan, come on lah Pak Lan, takkan Pak Lan tak berani, kan? Sembang lah Pak Lan ni. Kita nak percaya pada Pak Lan, come on lah Pak Lan. Alah, Pak Lan ni sama je dengan YB Viral, dengan Papa Gomo, dengan Mak Badak, kan? Jenis sembang lebat kat belakang tapi daripada depan kecut. Come on lah. Okay, lepas itu penyertaan sekarang ini kita nak mencapai berapa penyertaan? Matlamatnya nak mencapai 60% tenaga buruh daripada wanita. Sekarang ini kita 60%. Kita sekarang ni 55.5%. Kita matlamat kita 60% tenaga buruh penyertaannya daripada wanita. Okay, ni nak naik ke? Okay, saya invite. Yang lambai tu nak naik ke? Saya invite dah. Okay, lepas itu indeks pembangunan Malaysia ke-62 dunia sekarang. Matlamat kita tangga ke-25. Indeks pembangunan manusia sekarang ni kita 62, di tangga yang ke-62. Matlamat kita dalam masa 10 tahun ini, kita tengok berapa lama sepenggal ni kita boleh capai ke tak. Tangga ke-25 teratas dunia dalam indeks pembangunan manusia. Lepas itu situasi kita sekarang ni, indeks persepsi rasuah ke-61 dunia. Kita nak capai ke-25, tangga ke-25 teratas dunia dalam indeks persepsi rasuah. Lepas itu kita sekarang ni purata defisit fiskal sekitar 5.5% setahun untuk 5 tahun yang lepas lah. EPU, data EPU ni, kita nak fiskal kita, defisit fiskal 3% atau lebih baik. Matlamat kita. Okay? Jadi InsyaAllah lah, saya rasa dengan kecekapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, menteri-menteri pun semua perform. Kalau kita tengok Zahid Hamidi yang aku sendiri pun duk kutuk macam-macam sekarang ni. Dulu aku siap kata jangan undi Zahid Hamidi ni tau. Sebab aku tak nampak dia ni sebagai pemimpin, apa sumbangan dia kepada negara kita. Tapi bila dia di bawah pemimpin yang betul, kita dapat lihat ramai yang telah perform. Even daripada kerajaan yang sebelum ini, daripada BN, dah perform dah. Even kita tengok dari yang Tiong King Sing itu pun boleh perform juga. Dulu dia jadi menteri duta besar China. Duta China lah kan. Duta China. Tak tahu dia buat apa. Kan? Hari ni di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim dah perform, alhamdulillah. Cik Ena masuk sekejap Cik Ena. Saya invite Cik Ena. Silakan. Janganlah kecewakan kita. Come on lah. Sambutlah tanganku. Sambutlah tangan saya ni. Okey. Satu lagi kan, yang perkara yang kelakar lah bagi saya. Hari itu berkenaan dengan Taqiyuddin mengatakan, alah saya ingatkan yang sokong PMS tu dapat jawatan menteri. Dia kata macam itu kan. Lepas itu dia kata dia peli-peli lah. Dia peli Bukit Gantang, dia peli apa kan. Dia masih keliru. Dia ingat ni zaman Mahyadin ke yang ada scheme of things. Sokong Perdana Menteri masa tu dapat jawatan dalam JLC lah, jadi timbalan menteri lah. Come on lah. Sekarang ini korang tu pembangkang. Yang menyokong itu hanyalah menyatakan sokongan. Bukannya dia lompat. Bukannya dia jadi katak macam korang jadi katak pengkhianat dulu. Betul tak? Sebab itulah dia fikir MPPN yang sokong PMS dapat jawatan dalam kabinet. Tetapi tidak. Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau korang yang 4-5 orang daripada PPBN tak sokong pun, tak ada jadi masalah pun. Tapi disebabkan
korang tu kapan nak karam? Korang dengar elok-elok apa yang Bukit Gantang cakap. Bukit Gantang kata PN ini membongak. PN ini gila kuasa. PN ini cuma buat sesuatu hanyalah kerana tembuluk mereka saja. Bukan kerana duit. Bukan kerana rakyat. Okey, saya nak invite beberapa orang. Kita tengok siapa yang naik. Okey. Jadi tak sepatutnya lah korang rasa orang kalau kau buat, orang pun macam korang juga. Kalau kau penyakau, kau tak patutlah rasa orang akan menyakau juga. Biasanya orang yang menyakau ni, dia akan rasa macam orang akan buat apa yang dia buat. Sebenarnya pemikiran dia tu menggambarkan perangai dia, menggambarkan hati dia, menggambarkan prinsip dia. Jadi kalau dia kata, alah sebenarnya adalah tu nak beli-beli, nak buat deal kat belakang dan sebagainya, kan? Sebab dia akan buat macam tu. Dan dia dah buat pun macam itu. Sebab itu dia fikir orang akan buat macam dia buat. Sebab perangai dia begitu. Jadi tak sepatutnya kenyataan Taqiyuddin itu memberikan isyarat sepatutnya kenyataan Taqiyuddin ini memberikan isyarat yang jelas bahawa kerajaan PN ditubuhkan hanyalah dengan scheme of things. Hanyalah dengan imbuhan yang diberikan kepada MP-MP yang telah menyokong mereka. Mereka menormalisasikan rasuah. Maknanya ada ganjaran, barulah ada sokongan. Jadi bolehkah kita nak harapkan kerajaan yang macam ni? Sehari dua ni aku doa berkenaan dengan apa yang terjadi dekat negeri Kelantan sambil Mekah tu kan. Kalau kita tengok, dia buat Platinum Mall. Platinum Mall tu, kalau kau tengok sampai hari ni kosong. Hantu aja duduk berniaga kat dalam tu aku rasa. Dah jadi rumah istana jin dah kot. Kosong, tak ada siapa yang nak sewa. Dah jadi projek Gajah Putih dah. Jadi diorang ni aku tak faham lah kenapa. Sebab dah lah berdekatan dengan Ion Mall. Dan ramai mana sangat yang nak berniaga dekat mall dekat Kelantan ni kan. Sampai 2-3 mall dah tempat yang sama. Lepas itu dekat Terengganu pula dia ada KTCC tu kan. Dia ada pula yang depan tu Mayang Mall dia panggil. Dekat aja, jalan kaki pun sampai. Katanya di situ mungkin ada Sogo, aku tak pastilah. Dan dekat KTCC tu pun sekarang ni aku tengok pun tak banyak kedai lagi. Jadi kalau buka pula mall yang baru dekat-dekat tu, hidup ke tidak mall tu nanti kan? Jadi persoalan jugalah. Sebab bila KTCC tu buka, yang mall apa tu, Paya Bunga, bukan mampu lah, macam sendu lah. Tak ada orang pergi. Orang pergi KTCC je. Lepas KTCC buka pula lepas ni, begitulah keadaannya di sini kan. At least buka lah tempat yang jauh sikit. Tak adalah tempat yang sama. Kau ingat KL ke yang buka mall banyak lepas tu ada orang nak pergi? Tak adanya. Jadi kita tengok hari ni modus operandi oleh pihak PN dan Saikul dan macam mereka ni buat fitnah lah. Dan fitnah-fitnah yang diorang jaja ni telah menderat diri mereka. Hari ni kalau bukan dia buat fitnah, kita tak tahu orang yang mengaku terpaling Melayu itu sebenarnya Bengali. Betul tak? Popet-popet tak apa bang. Abang Kudin silakan naik atas. Meh, jangan bacul macam abang. Jadi patutnya ustaz-ustaz tu daripada duk mengatur orang, daripada duduk fitnah, lepas tu kena sama fitnah ustaz-ustaz PAS ni, berilah peringatan supaya jangan memfitnah. Sebab walaupun macam PAS Penyakau Nasional ni hari-hari duduk latih berkenaan dengan benda yang tak benar, lepas tu duduk latih liwat, tak takut kepada Allah. Berulang-ulang selamba je fitnah, adu domba, menyebarkan cerita bohong, kan? Jadi dalam Al-Quran, Allah menempelak mereka yang menyebarkan berita tanpa usul periksa. Dan Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah golongan kamu juga. Dan janganlah kamu kira bahawa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu.
Tiap-tiap seorang daripada mereka yang mendapat balasan dosa yang dikerjakannya, dan siapa di antara mereka mengambil bahagian terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab besar. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata ini adalah satu bohong yang nyata? Surah An-Nur ayat 11 hingga 12. Jadi Imam Abdul Kathir ada menafsirkan ayat ini, mengatakan bahawa ayat ini membawa makna orang yang mendengar berita buruk kemudian menyampaikannya, menyebarkan berita tersebut. Dan hadis Samurah bin Unduk radhiyallahu ke apa nama dia, dia ada kata Nabi bersabda bahawa orang yang diseksa dengan penyakut besi menembusi pipi sehingga belakang lehernya, disangkut lubang hidung sehingga menembusi belakang lehernya, dan disangkut mata serta menembusi batang lehernya adalah kerana dia menyebarkan pembohongan sehingga seluruh penjuru dunia. Kan? Jadi kena takutlah sikit sebab kita ni mengingatkan aja. Okey, silakanlah kalau nak naik tu. Silakan, dah penat dah berceloteh seorang-seorang. Silakan. Dan sampai hari ni kan, kalau korang tengoklah, diorang ni acah-acah je berani. Bagi aku macam baby viral tu, tak ada isi sangat pun. Dan kalau kita tengok kenapa Rafizi ni nak layan, kan? Nak layan orang macam baby viral ni yang bukan siapa-siapa pun. Kalau korang baca FB posting YB Rafizi yang bakal menteri tu, saya setuju dengan eksperimen yang nak dilakukan kepada para walakmun ni. Yang bising, memfitnah, mengutuk di social media ni. Nampak simple, tapi bagi saya ini adalah sesuatu yang kita patut lakukan. Sebab kita ni patut turun padang dan menangani sendiri walaun dan walautik ni, kerana mereka ni hanya berkokok belakang. Jadi untuk mentafsirkan daripada sudut mereka ni sebenarnya memfitnah, kita kena bawa mereka ni berdepan dengan orang yang mereka fitnah tu. Buktikan apa yang kau kata tak betul. Aku ni tak boleh buat kerja ke, aku ni bodoh ke, aku ni gagal ke. Bagi YB Rafizi tu jawab sendiri. Sebab kalau diorang ni buat video, diorang ni sama diorang podcast, mengutuk bukan main lagi, macam-macam kan. Jadi kalau kau berani, kau berdepan dengan orang yang kau kutuk tu, kau kutuk dia depan-depan, lepas tu kau buktikan bahawa teori kau lebih baik daripada teori dia. Senang cerita. Tapi kenapa tak berani? Betul tak? Lepas tu dia buat alasan bahawa dia nak debat, bukannya dia nak podcast. Apa bezanya debat dan podcast? Orang kalau berani, kalau pendekar, kalaulah dia ni memang hebat, dia tak akan tolak. Buktikan. Jadi kau ni berpeluang nak menyatakan apa yang kau tak puas hati. Sebab kau kata kerajaan ni gagal, betul? Kau kata kerajaan ni tak perform, tak ada buat apa. Cakap depan-depan. Tak kira lah debat ke apa pun. It needs to begin somewhere lah. Kan? Jangan cakap depan-depan aja. Kalau tak berani lagi dekat live pun boleh. Aku pun boleh jadi moderator, ajak YB Rafizi, lepas tu YB viral tu. Kalau tak berani sangat lah. Tak pun kita buat surprise. Tak pun suruh dia masuk live kita dulu. Suruh dia masuk live kita, lepas tu barulah YB Rafizi mengejut. Ni siapa yang request ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa halak? I do not understand. Khopri bhai, welcome. Sakal Paji, love you, Meri Jaan. Okay. Wait. Macam mana aku nak buat ni? Orang tengah cakap politik ni, dia sibuk pula. Orang tengah cakap politik ni, dia sibuk pula. Saya ingatkan kod-kod lah orang daripada sebelah sana yang... Kejap saya cek. Tak adalah geng yang tengah live. Kalau tak boleh ajak sembang. Naiklah. Silakan. Invite a host to match. Tak ada host yang saya kenal. Semua tak kenal. Tak ada host yang tengah live. Lepas tu yang boleh invite.
Tak ada host yang cakap politik. Kalau ada host yang cakap politik boleh. Mausin, lain kali buat live lah, fikir. Tak, Ah, tak boleh buat yang orang report. Dan ni live baru, akaun baru pula ke? Diberi kebebasan. Banyak follow